Pada satu masa dahulu, sebelum zaman revolusi maklumat ataupun the era of the information revolution, parti politik seperti Barisan Nasional memang berjaya. Dan mereka berjaya oleh kerana mereka pandai bermain politik perkauman dan politik agama. Dan kerana rakyat di satu ceruk Malaysia tidak mengetahui apa berlaku di satu ceruk lagi, maka Barisan Nasional melalui ahli komponen mereka seperti MIC, MCA, UMNO dan seterusnya boleh membawa isu perkauman dan isu agama kepada rakyat. UMNO kepada orang Melayu bercakap tentang Melayu. MCA kepada kaum Cina bercakap tentang Cina. MIC pula bercakap tentang India. Dan orang UMNO mudah menakut-nakutkan orang Melayu dengan berkata yang sekiranya pembangkang memerintah, maka orang Melayu akan hilang kuasa. Dan juga MCA berkata kepada orang Cina, sekiranya pembangkang memerintah, maka Islam akan jadi lebih kuat. Dan ini bahaya kepada orang bukan Islam. Di sini, Cina digambarkan sebagai musuh kepada orang Melayu dan Islam pula sebagai musuh kepada orang bukan Melayu. Dan strategi ataupun taktik ini diguna semasa kempen dan melalui media massa yang dikontrol, dimiliki oleh kerajaan. Dan orang Melayu mudah percaya yang masa depan mereka hanya dengan Barisan Nasional, iaitu UMNO. Dan sekiranya pembangkang memerintah, maka hancurlah orang Melayu. Orang Melayu akan hilang kuasa. Orang Melayu akan ketinggalan. Orang Melayu akan jadi hamba di negara mereka sendiri. Ini gambaran yang diberi dan dipercayai oleh orang Melayu. Orang Cina pula diberitahu tentang Islam. Dan mereka akan diingatkan apa berlaku di Afghanistan, di Pakistan, di Iran, di Iraq, dan berbagai-bagai lagi negara Islam. Dan sekiranya Malaysia jatuh ke tangan pembangkang, maka di Malaysia juga akan berlaku kekecohan seperti di negara-negara Islam lain. Islam ialah musuh kepada orang bukan Melayu. Dan perlu orang bukan Melayu mengingati yang masa depan mereka ialah dengan Barisan Nasional yang akan menjadi benteng bagi orang bukan Islam supaya Islam tidak akan menjejaskan mereka atau membahayakan mereka. Tapi masa lepas mudah strategi ini diguna. Oleh kerana bila UMNO bercakap kepada orang Melayu dan apabila UMNO menghentam orang bukan Melayu, khasnya orang Cina tidak mengetahuinya. Dan juga apabila MCA menghentam Islam dan menggambarkan Islam sebagai musuh kepada orang bukan Melayu dan bahaya bagi orang bukan Melayu, maka orang Melayu juga tidak mengetahuinya. Tapi sekarang di zaman revolusi maklumat ataupun information revolution, apa yang kita perkata di satu ceruk, orang di ceruk satu lagi mendengar dan mengetahui. Jadi susah kita nak bercakap dengan nadah lain kepada Melayu dan nadah lain kepada Cina. Oleh kerana bila kita bercakap kepada Melayu, Cina mendengar, dan bila kita bercakap kepada Cina, Melayu juga mendengar. Maka strategi atau taktik ini susah diguna oleh Barisan Nasional. Dan rakyat mula menjedari yang isu agama dan isu bangsa hanya satu strategi politik Barisan Nasional. Dan apabila orang bukan Melayu diberitahu sekiranya
Barisan Nasional hilang 2/3 majoriti di Parlimen, maka akan berlaku kekecohan dan kemungkinan satu lagi 13 Mei akan meletup di Kuala Lumpur. Tapi pada bulan Mac 2008, Barisan Nasional hilang 2/3 majoriti, tapi tidak berlaku kekecohan, seperti Barisan Nasional telah berjanji. Rakyat sudah mula berani, rakyat sudah mula menjedari, dan rakyat mengetahui yang sekiranya Melayu dan bukan Melayu boleh bersatu dalam tumbangkan Barisan Nasional, maka susah nak berlaku kekecohan. Ya, mungkin kalau satu kaum menjatuhkan satu kaum yang lain, ini ialah satu resipi untuk kekecohan. Sekiranya orang Cina menjatuhkan pemerintahan orang Melayu, maka orang Melayu akan melihat sebagai isu perkauman. Tapi apabila pembangkang terdiri sama ramai Melayu dan bukan Melayu, dan susah lagi kita nak katakan pembangkang ini siapa yang majoriti apabila Melayu dengan bukan Melayu sudah sama ramai. Maka sekira pembangkang memerintah dan Barisan Nasional jatuh, ia bukan lagi orang Melayu atau orang Cina, tapi gabungan semua kaum di Malaysia yang berusaha untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Pada pilihan raya akan datang, isu bangsa, isu perkauman, isu agama tidak lagi relevan dan tidak lagi boleh diguna oleh Barisan Nasional. Yang akan dibangkitkan, yang akan diutamakan ialah isu pemerintahan. Dan bagaimana apabila Barisan Nasional memerintah, negara makin mundur. Isu perkauman dan agama masih ketara dan masih hangat dan masih bahaya untuk perpaduan. Ini ialah apa yang rakyat akan melihat pada pilihan raya akan datang. Barisan Nasional perlu ubah strategi. Barisan Nasional perlu tiru dan contohi pembangkang, iaitu non-race based, non-religious based politics. Satu perkara yang sukar bagi Barisan Nasional selepas lebih dari 50 tahun mereka menggunakan satu strategi. Untuk mengubah strategi bukan senang. Itu komentar saya pada pagi ini.